أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Muslimin dan muslimat, penonton ahli Qaryah Surau Al-Amin, banda BTHO yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memperkenankan untuk sama-sama kita terus hidup di muka bumi selepas mana kita berjaya menunaikan rukun Islam, berpuasa di bulan Ramadan. Allah Ta'ala izinkan untuk kita menyambut hari raya dalam suasana PKP yang terbatas di hujung-hujung Ramadan sehinggalah ke hari ini. Tetapi tetap dia tidak menjadi penghalang untuk kita menambah kefahaman agama dalam apa juga medan, termasuklah secara atas talian. Izinkan saya pada malam ini untuk berkongsi perihal tajuk komplot saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam sebagai permulaan kejahatan Yahudi. Tajuk ini pernah saya kongsikan ketika bulan Ramadan yang lalu, yang dikupas dalam konteks kekeluargaan. Adapun pada malam ini kita akan cuba hurai poin yang lebih kurang sama, tetapi dalam konteks umat, dalam konteks yang lebih umum dan lebih besar, terutama apabila kita melihat hari ini serangan Zionis kepada umat Islam di Gaza pada bermula pada malam 27 Ramadan yang lalu, sehinggalah berakhirnya pada pagi Jumaat yang semalam. Akan tetapi masih lagi ada serangan-serangan yang diteruskan, walaupun mereka telah membuat kenyataan untuk tidak melancarkan lagi serangan, tetapi itulah yang perlu kita kenali dan sedari, bahawa Yahudi ataupun hari ini kita kenali sebagai Zionis merupakan satu bangsa yang DNA sejak daripada awal melakukan kejahatan di muka bumi ini. Kita sebutkan sejak dari awal, apabila kita sebutkan saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, memang terdapat perbahasan di kalangan para ulama tentang apakah selain daripada Nabi Yaqub dan juga Nabi Yusuf, baki lagi 11 orang anaknya. Nabi Yaqub memiliki 12 orang anak. Apakah hanya Nabi Yusuf sahaja seorang Nabi dan anak-anaknya yang lain bukan dalam kalangan Nabi? Maka saya memilih pandangan yang dipelopori oleh ulama, jumhur ulama, termasuklah ulama kontemporari, iaitu Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, tentang pandangan yang lebih rajih bahawa adik-beradik Nabi Allah Yusuf alaihissalam itu kesemuanya bukan daripada kalangan Nabi. Hanya Nabi Yusuf alaihissalam sahaja daripada kalangan Nabi, manakala baki daripada mereka bukan daripada para Nabi. Sebab itu apabila kita mengutarakan tajuk komplot saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam sebagai permulaan kejahatan Yahudi, yang kita maksudkan adalah selain daripada para Nabi. Bani Israel, kita tahu kebanyakan, bahkan sebahagian besar daripada para Nabi adalah daripada keturunan Bani Israel Yahudi. Maka bila kita sebutkan tentang permulaan kejahatan ini, kita keluarkan daripada perbahasan ini para Nabi, dan begitu juga sebahagian daripada kalangan orang beriman dalam kalangan Bani Israel yang mengikuti risalah para Nabi terdahulu. Baik,
untuk kita memahami tentang permulaan kejahatan Yahudi ini, kupasannya ada dalam kandungan surah Yusuf, bermula daripada ayat yang ke-7 sehingga ayat yang ke-18. Inilah chapter di mana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang perihal bermulanya kejahatan mereka, yang boleh kita petik, yang boleh kita ulas, yang boleh kita ambil pengajaran secara meluas melalui kaedah yang masyhur, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah itu adalah diambil secara umum lafaz dalam Al-Quran, bukan semata-mata perlu mengikuti secara rigid ataupun secara satu persatu daripada ayat tersebut melalui sebab apa ia diturunkan. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala memulakan bicara pada ayat yang ke-7. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lis-sa'ilin. Demi sesungguhnya kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam dengan adik-beradiknya memiliki pengajaran yang banyak. Bagi sesiapa sahaja yang nak ambil pengajaran, maka dipersilakan. Sebab itu salah satu daripada ulama apabila mentafsirkan ayat ini, di antaranya Al-Imam Al-Baghawi, menyebutkan bahawa surah Yusuf ini merupakan surah yang paling baik, merujuk kepada ayat yang keempat apabila Allah Ta'ala menyebutkan dengan perihal ahsanul qasas, bahawa surah Yusuf merupakan surah yang terbaik disebabkan kerana terlalu banyak pengajaran-pengajaran yang kita boleh ambil daripada penceritaan-penceritaan di dalamnya. Yang kita nak kongsikan hanya chapter daripada ayat yang ke-7 sehingga lebih kurang ayat yang ke-18 sahaja. Maka kisah ini bermula apabila adik-beradik Yusuf ini mereka mula merasa tak selesa apabila mereka mula merasakan suatu ancaman melalui perilaku ayahnya yang sangat sayangkan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Pada ayat yang ke-8 kata mereka, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, iz qalu la yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana la fi dhalalin mubin. Apabila mereka berkata, mereka merujuk kepada adik-beradik atas daripada Yusuf, iaitu nombor 1 sehingga nombor 10. Mereka ini pada suatu ketika mereka berbicara sesama mereka sendiri tanpa pengetahuan Nabi Yaqub alaihissalam selaku ayah mereka, dan mereka juga tahu ayahnya seorang Nabi dan Allah Ta'ala tidak memberikan wahyu kepada Nabi Yaqub dalam soal ini, dan Allah Ta'ala biarkan ia berlaku dengan izin daripada Allah Ta'ala, iaitu mereka berbicara tentang ketidakpuasan hati mereka terhadap kasih sayang yang diberikan oleh ayah kepada mereka. Kata mereka, Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Yusuf dan adik kita ini, yang merujuk kepada adik bongsu mereka iaitu Bunyamin, adalah lebih disayangi oleh ayah berbanding kita. Wa nahnu usbatun inna abana la fi dhalalim mubin. Sedangkan secara umumnya kita kata mereka ini dengan umur mereka yang dewasa, umur mereka yang remaja, mereka diperlukan oleh ayah untuk melakukan kerja-kerja rumah. Mereka diperlukan oleh ayah untuk membantu apa juga urusan-urusan kekeluargaan, bahkan mungkin termasuk dalam mencari rezeki dan sebagainya. Tetapi dilihat ayah sangat-sangat memberikan kasih sayang kepada Yusuf dan juga Bunyamin. Maka ini kita letakkan pengajaran yang pertama dalam ayat ini adalah prasangka buruk akan menjadi picu yang membarahkan perasaan hasad dan dendam dalam diri seseorang. Mana-mana individu Muslim, apatah lagi yang bukan Muslim, dan terutama daripada kalangan orang Islam yang sentiasa meletakkan hasad, bermula dengan mereka berprasangka dalam setiap perilaku dan perbuatan umat Islam. Hari ini kita boleh dapati perkara ini sangat jelas daripada gerakan ataupun gerak kerja Islamfobia selepas daripada runtuhnya bangunan yang menjadi kemegahan Barat US pada waktu itu, World Trade Center, yang dikenali sebagai peristiwa 9/11,
Maka selepas daripada itulah, bermula pada tahun 2002, 2003 ataupun di hujung 2001 itu pun sudah bermula. Tapi secara rasminya pada tahun 2003 mereka melancarkan satu kempen secara terancang dan tersusun untuk memburuk-burukkan Islam, bahawa Islam ini adalah gambaran kejahatan, Islam ini adalah gambaran teroris, segala-galanya tentang Islam ini adalah suatu perkara yang tidak baik. Jadi sudah tentulah kalau dalam kalangan orang Islam yang jauh daripada Al-Quran pun ada prasangka-prasangka buruk terhadap agama, dan mereka tidak mahu mendapatkan jawapan daripada mereka yang berautoriti, apatah lagi orang bukan Islam yang memang langsung tidak memahami perihal sebenar agama ini. Bukan setakat prasangka buruk, bahkan memang tertanam di dalam diri mereka suatu perasaan agama Islam ini adalah agama yang sangat berbahaya untuk mereka. Sebab itu kita akan dapati daripada Islamfobia inilah sebahagian daripada umat Islam di Eropah, terutamanya di Perancis dan beberapa negara-negara yang lain lagi mendapat ancaman yang sangat-sangat dahsyat, termasuklah mereka dibunuh secara berdepan-depan. Dan membunuh orang Islam bukanlah menjadi suatu kesalahan, bahkan menjadi suatu kebanggaan. Dan juga kalaulah tidak dibunuh pun mereka akan sangat-sangat tidak diberikan layanan yang baik, bahkan dihina, dimaki dan sebagainya. Maka prasangka buruk ini akan menjadi suatu picu yang membarahkan perasaan hasad dan dendam. Apabila adik-beradik Yusuf ini mereka timbul satu syak wasangka, satu prasangka yang tak betul dan buruk, tetapi mereka tidak bertindak untuk mendapatkan penjelasan. Sebab itu walaupun keburukannya Islamfobia ini adalah sebahagian daripada masyarakat Eropah itu mereka sangat-sangat anti kepada Islam, tetapi sebenarnya dalam satu aspek yang lain mereka membuka satu ruang baru, iaitu orang-orang Barat yang mereka simpati apabila melihat terlalu banyak keburukan-keburukan itu diberikan kepada Islam, maka timbul perasaan simpati daripada kemanusiaan mereka, menyebabkan mereka terdetik, terdorong untuk mengetahui Islam dengan lebih detail. Akhirnya perasaan ingin tahu itulah yang menyebabkan sebahagian daripada mereka memeluk Islam. Dan kalau yang tidak memeluk Islam pun tetap mereka tidak mempercayai 100% akan dakwah-dakwah yang tersebar tersebut. Maka ini yang kita katakan penyakit yang pertama yang berlaku dalam kalangan masyarakat apabila berprasangka itu tidak bertindak untuk mendapatkan jawapan secara tuntas. Kalau dalam realiti media kita mencari sumber utamanya, kita mencari maklumat daripada mana perkara tersebut berlaku, dan kita dapatkan maklumat-maklumat melalui sumber yang benar-benar dipercayai, barulah kita akan membuat keputusan sama ada benar-benar ia adalah perkara yang bukan lagi sangkaan tetapi dia dasarkan di atas keyakinan. Kalaulah tidak mampu dengan hakul yakin, iaitu secara depan mata, bermaksud kalaulah kita perkara tersebut berlaku di luar daripada tempat kita, contoh dalam isu perang di Gaza, macam mana kita nak dapatkan maklumat hakul yakin sedangkan kita tidak berada di sana? Maka kita ambil maklumat secara ilmul yakin daripada mereka yang benar-benar berada di medan. Jadi itu juga merupakan salah satu sikap dan akhlak orang Islam. Baik. Yang kedua, daripada prasangka ini yang menimbulkan perasaan hasad dengki, maka daripada hasad dengki pula menjadi sumbu kepada tindakan yang tidak rasional, bahkan emosi. Pada ayat yang ke-9 surah Yusuf ini Allah Ta'ala menyebutkan uqtulu Yusuf awitrahuhu ardai yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Apabila perasaan hasad itu semakin tinggi, semakin kuat, akhirnya mereka bermesyuarat lalu mencapai kata sepakat untuk mereka membunuh Yusuf. Dan ini kita boleh lihat secara jelas daripada sikap bahkan perangai kaum Yahudi pada hari ini, bahkan sejak daripada dulu lagi. Mereka melaksanakan suatu keputusan yang sangat-sangat tidak rasional. Bagaimana Yahudi mereka boleh
membuat keputusan untuk meletakkan tiang sebagai bukti bumi Palestin itu adalah hak milik mereka. Satu tindakan yang sangat-sangat tidak rasional dan terlalu emosional. Bagaimana masuk ke negara orang dan mengakui bahawa ini adalah tempat tinggal kami. Seumpama orang masuk datang rumah kita, tiba-tiba mengaku tu rumah dia, maka sudah tentu ia adalah perbuatan yang sangat-sangat tidak bermoral. Hasil daripada emosi, perasaan hasad dengki, mereka sangat benci kepada orang Islam sehingga menafikan hak milik orang Islam dan mengisytiharkan pula ia adalah hak mereka. Maka dalam kisah adik-beradik Yusuf ini, bagaimana tergamak adik-beradik memiliki perasaan untuk membunuh sesama adik-beradik. Sangat-sangat tak masuk akal. Tetapi ia adalah cerita benar yang berlaku, yang Allah Ta'ala gazetkan kepada kita, dan sudah tentu cerita ini adalah cerita yang bukan setakat berlaku pada zaman dahulu, bahkan boleh berlaku sepanjang zaman. Dan realiti itu, kata Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, hari ini kita benar-benar menyaksikan perbuatan cucu cicit keluarga Yahudi ini, yang kita kata yang baik kita tidak nafikan, tetapi DNA kejahatan itu mengalir dalam diri mereka. Kata Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, katanya kalaulah atuk mereka pun dah sejahat sebegitu, lalu bagaimana pula dengan cucu cicit mereka pada hari ini? Dan ia suatu perkara yang bukan lagi dalam bentuk konspirasi. Baru sahaja dalam bulan Ramadan yang lalu mereka melancarkan serangan bertalu-talu ke bumi Gaza, dan sejurus selepas genjatan senjata itu termeterai, tak sampai 24 jam mereka sekali lagi melakukan pembunuhan serangan di Masjidil Aqsa. Maka ini yang kita katakan tindakan yang sangat-sangat tidak berpijak di bumi yang nyata, tindakan yang sepenuhnya emosi, walaupun dinyatakan pelbagai hujah dan alasan, hanya orang yang menilai dengan sifat kemanusiaan dan sifat kehambaan akan tahu bahawa tindakan hujah yang dikeluarkan oleh mereka, yang kita boleh lihat dalam website rasmi ataupun Facebook IDF, Israel Defense, itu pun banyak apa yang mereka sebutkan itu kita boleh jawab satu persatu, ia adalah pandai ataupun kita kata rekaan-rekaan mereka semata-mata. Jadi mereka menyatakan komitmen untuk membunuh Yusuf ataupun awitrahuhu ardai, kita campak di satu tempat yang mana-mana yang boleh kita pastikan dia tidak akan kembali lagi, dengan satu tujuan yang disebutkan oleh mereka, yakhlu lakum wajhu abikum. Yakhlu lakum wajhu abikum bermaksud dengan membunuh Yusuf akan menyebabkan ayah mereka memberi perhatian kepada mereka. Ini juga satu sikap yang merosakkan umat, iaitu sikap individualistik. Bagaimana kalaulah dalam kalangan masyarakat hari ini adanya perasaan pentingkan diri sendiri, bagaimana adanya sikap dan perasaan pentingkan diri sendiri akan menjadi punca kepada kerosakan kepada orang lain. Orang yang hanya mementingkan diri sendiri, tak mempedulikan nasib orang lain. Orang Yahudi hari ini tak kira, yang penting mereka boleh dapat rumah, orang lain mati pun tak apa. Bahkan bukan setakat orang lain mati pun tak apa, bahkan mereka memberikan komitmen biar kami bunuh, supaya hanya kami sahaja yang boleh duduk di muka bumi ini. Yang kalau kita pernah terbaca, orang Yahudi ini mereka mengistilahkan orang lain daripada Yahudi ini dengan istilah goyim, iaitu memang makhluk yang hina. Bahkan dalam kalangan Yahudi sendiri pun mereka memiliki beberapa kasta, walaupun mereka mengatakan mereka bangsa terpilih, tetapi Yahudi yang berkulit gelap tetap mereka menafikan hak mereka sebagai orang Yahudi. Maka ini yang kita katakan sebagai suatu sikap yang merosakkan mereka dan sebenarnya merosakkan umat. Sebab itu yakhlu lakum wajhu abikum membayangkan tindakan mereka membunuh Yusuf, lalu ayah mereka akan berikan perhatian kepada mereka adalah termasuk dalam ciri-ciri orang ataupun
termasuklah pemimpin, rakyat, sesiapa sahaja, bahkan kaum Yahudi itu sendiri mementingkan diri mereka sendiri, akhirnya yang akan menjadi mangsa tetaplah umat secara keseluruhannya. Masalah tidak pernah selesai, isu akan berterusan menjadi polemik. Sebab itu hari ini isu Palestin akan berterusan menjadi isu kerana mereka yang dipertanggungjawabkan termasuklah PBB, OIC dan apa juga yang berada di peringkat antarabangsa, termasuklah umat pemimpin-pemimpin Arab di sekeliling Palestin, masing-masing menyatakan sokongan secara hangat-hangat tai ayam ataupun sokongan secara gimmick, bukan benar-benar mahu menyelesaikan dan menyelamatkan nasib umat Islam di Palestin, tetapi hanya sekadar mahu menempa nama mereka. Kita tidak nafikan bantuan-bantuan yang diberikan, tetapi realitinya dia akan berterusan menjadi polemik kerana mereka tidak benar-benar beriltizam menjadikan bumi Aqsa itu sebagai bumi yang perlu diselamatkan. Baik, kemudian apabila mereka menyebutkan yakhlu lakum wajhu abikum, mereka sebutkan, Allah Taala sebutkan di akhir wa takunu min ba'dihi qauman salihin, supaya selepas daripada itu kita akan menjadi orang yang baik. Suatu perkara yang memang tidak masuk akal, orang yang melazimi kejahatan, orang yang melakukan keburukan tiba-tiba mengatakan lepas ini kita nak jadi orang baik. Sebab itu orang yang berfikiran sebegini, mereka sebenarnya termasuk dalam kalangan orang yang menipu. Jadi memang pun orang Yahudi, mereka sentiasa menjanjikan bermacam-macam perkara kebaikan, sebenarnya dia merupakan penipuan untuk mereka menutup keburukan-keburukan mereka. Jadi bagaimana orang yang menyebutkan perkara yang mereka tak buat, dia bermaksud kita bukan mahu benar-benar melakukan kebaikan, sebaliknya kita sedang melakukan penipuan, tetapi penipuan itu adalah secara halus. Sebab itu Allah Ta'ala menyebutkan dalam satu ayat dalam surah Kahfi, ayat 103 dan ayat 104, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yukum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Nak tak aku kabarkan kepada kalian satu perkara yang orang yang paling rugi dalam muka bumi ini, iaitu orang-orang yang melakukan kebaikan sedangkan dia sebenarnya merupakan satu kejahatan, keburukan, dan mereka menyangka dia adalah amalan yang baik. Maka amalan kita yang dihiasi dengan kejahatan ataupun amalan jahat yang dihiasi dengan kebaikan, tetap dia adalah suatu kejahatan. Cuma kita berjaya mengabaikan manusia, kita berjaya mengaburi pandangan manusia, tetapi tetap kita tidak akan mampu untuk menipu Tuhan. Orang Yahudi bermacam-macam ucapan yang mereka lakukan untuk menyorokkan kejahatan-kejahatan mereka, seumpama golongan munafik, golongan berkomplot ini, mereka menyorokkan kebaikan, kejahatan-kejahatan mereka melalui ucapan-ucapan yang manis. Sebab itu orang yang bermulut manis tetapi sebenarnya berhati serigala, mereka akan seringkali berjanji, dan janji mereka itu mereka sendiri yang akan mungkiri. Jadi memang di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyenaraikan banyak peristiwa keburukan, kejahatan Yahudi yang mereka memeterai perjanjian, tetapi akhirnya mereka yang melanggar perjanjian tersebut. Jadi Allah Ta'ala gambarkan perkara ini melalui perangai golongan munafik. Bahkan secara direct juga Allah Ta'ala sebutkan ia adalah perangai orang Yahudi, perangai orang yang suka berkomplot. Memang mulutnya mulut manis, tetapi di belakang mereka adalah tujuannya untuk mereka menyorokkan kejahatan-kejahatan mereka. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Munafikun, Iza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun ittakhazu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Ittakhazu aymanahum, mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai junnah, sebagai perisai. Apabila perisai bermaksud dia bukan lagi benteng yang rapuh, tetapi dia adalah perisai yang sangat-sangat ampuh. Orang akan terpercaya, dan bila orang percaya pula, siapa yang melawan apa yang dipercaya itu, biasanya orang-orang yang tak tahu sangat ujung pangkal, akhirnya tetap akan menggagalkan usaha orang untuk membongkarkan perkara sebenar. Jadi itu yang berlaku. Sebab apa mereka seringkali bersumpah, seringkali menyatakan perihal-perihal yang
manis, kerana mereka tahu orang baik ini akan mudah untuk diracuni dan dia akan menjadikan gerak kerja kejahatan itu akan terus berjaya dilakukan secara senyap-senyap. Jadi dalam kisah Yusuf ini ada 3 janji manis adik-beradik Yusuf ini kepada Nabi Yaqub, dan 3 tersebut Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat yang ke-8, ke-9, ke-10, ke-11 lebih kurang, iaitu antaranya mereka akan sentiasa menasihati antara satu sama lain. Mereka akan menjaga Yusuf dengan sebaik-baiknya, bahkan mereka akan melindungi Yusuf daripada segala bahaya. Dan itu pun yang disebutkan oleh orang Yahudi. Mereka menjanjikan bermacam-macam kebaikan-kebaikan, tapi sebenarnya tersimpan dalam diri mereka keburukan-keburukan yang mereka menunggu masa untuk mengenepikan bangsa selain daripada bangsa-bangsa Yahudi. Dan pengajaran yang terakhir yang kita boleh kongsikan, berbohong dan melaziminya adalah merupakan sifat golongan yang berkepentingan, orang yang suka berbohong, dan akhirnya berbohong itu sudah menjadi darah daging dia. Biasanya orang macam ni, dia bukan sayangkan agama, dia bukan sayangkan umat, tetapi orang sebegini mereka memiliki kepentingan-kepentingan mereka sendiri. Sebab itu saudara-saudara Yusuf ni berulang kali tipu ayah dia, dan mereka menipu ayah mereka berulang-ulang kali daripada kecil sampailah ke besar, sampai apabila Yusuf ini telah tidak ada di depan mata, Yusuf telah ada berada di bumi Mesir, mereka tak tahu, tapi tetap mereka masih lagi meneruskan penipuan-penipuan mereka. Dan begitu juga apabila Yusuf berusaha untuk mengembalikan ayah dan adik-beradiknya ke bumi Mesir pun, ketika itu masih lagi mereka menipu Yusuf. Cuma mereka tidak tahu yang mereka tipu itu adalah Yusuf. Seakan-akan hari ini kita sebutkan bahawa Yahudi membayangkan kepada kita penipuan yang dilakukan oleh mereka merupakan perlambangan kepada kecerdikan. Apabila orang lain percaya dan terpedaya, maka itu bukti bahawa mereka cerdik. Adapun sebenarnya Al-Quran menyenaraikan banyak perkara orang yang menyangka mereka berbohong ini dan orang percaya merupakan suatu kecerdikan, sedangkan itu adalah perbuatan yang paling bodoh sekali. Dan akhir kita sebutkan bahawa kejahatan yang berlaku di muka bumi ini merupakan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita rasa marah, walaupun kita rasa penat, letih, bagaimana kejahatan-kejahatan ini begitu sukar untuk dilenyapkan, tetapi yakinlah semuanya berlaku dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan pastinya kebenaran itu akan terungkai, tetapi bukan dengan magic, bukan dengan kuasa ajaib, tetapi dengan jerih perih perjuangan yang dicontohi daripada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para nabi terdahulu, dan juga orang Islam yang menjadi mata rantai perjuangan daripada para sahabat salafun salih sehinggalah kepada mereka yang berjihad di seluruh dunia pada hari ini. Moga-moga Allah Ta'ala rahmati kita dan semoga kita semua termasuk dalam kalangan hamba-hambanya yang benar-benar cintakan kepada Islam dengan sebenar-benar kecintaan, dan juga kita benar-benar buktikan kecintaan tersebut melalui tugasan, melalui praktikal gerak kerja agama yang kita lakukan secara bersepadu. Moga Allah Ta'ala pelihara Islam di mana pun kita berada, dan semoga Allah Ta'ala terus memelihara bumi Palestin daripada dinodai daripada Zionis, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatukan hati seluruh umat Islam di dunia untuk sama-sama menjaga agama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.